Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mazia binti Haji Samion, nombor ID 20B0014. Hari ini kami ingin membentangkan mengenai hartas pencarian. Maksud hartas pencarian adalah harta yang diperolehi bersama oleh pasangan suami isteri dalam tempoh perkahwinan yang sah, termasuk harta hasil kerja atau usaha selama perkahwinan. Maksud hartas pencarian ini adalah hasil oleh suami isteri dalam tempoh perkahwinan. Contohnya macam dorang beli kereta ataupun beli rumah tu time dorang masih berkahwin. So, kereta dan rumah tu ia dipanggil sebagai hartas pencarian. Siapa yang berhak menuntut harta sepencarian? Undang-undang telah memperuntukkan harta sepencarian boleh dituntut di mahkamah syariah menurut bab 60. Seseorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya atau seseorang lelaki yang telah bercerai dengan isterinya boleh atas permintaannya di mahkamah mendapatkan perintah terhadap bekas isterinya atau bekas suaminya mengenai pembagian harta sepencarian. Maksudnya sini, suami isteri berhak menuntut harta sepencarian di mahkamah. Diorang boleh menuntut pembagian harta sepencarian selepas perceraian. Harta sepencarian hanya boleh dituntut apabila berlaku perceraian antara keduanya menurut bab 59. Di dalam bab 59 ceraian 1, mahkamah mempunyai kuasa bila mana suami atau isteri lafaz talak atau bercerai. Mahkamah memerintahkan supaya segala aset-aset yang mereka perolehi dalam masa perkahwinan mereka dan usaha mereka bersama dibahagi antara mereka, dan atau mana-mana aset mereka jual hasilnya akan dibahagi dua. Seterusnya, bab 59 ceraian 2, sebelum perintah pembahagian, takkah sumbangan suami isteri hendaklah diambil kira sama ada dalam bentuk wang, harta atau tenaga. Begitu juga apa-apa hutang oleh salah satu pihak hendaklah diselesaikan, dan keperluan anak yang belum cukup umur dari perkahwinan hendaklah diberi perhatian. Seterusnya, ceraian 3, secara ringkasnya, mahkamah mempunyai kuasa memerintahkan pembagian harta sepencarian yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak. Harta hendaklah dibahagi atau dijual dan hasil jualan dibahagikan antara pihak-pihak yang terlibat. Di dalam ceraian 4, sebelum perintah pembahagian, takkah sumbangan pihak yang tidak memperoleh aset itu hendaklah diambil kira sama ada dalam bentuk kebajikan keluarga dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga. Begitu juga keperluan anak yang belum cukup umur dari perkahwinan hendaklah diberi perhatian. Pihak yang telah memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima satu kadar yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dayan Farhana binti Pendidikan Kamal Zaman, nombor ID 20B0059. Kemudian berpindah pada pensyariatan harta sepencarian. Islam sebagai agama adil telah menetapkan hak-hak yang wajib dituntut atau diterima bagi mengimbangi kehidupan manusia. Pada dasarnya, dalil khusus tidak dinyatakan syarak berkaitan dengan hukum pembahagian harta sepencarian. Namun pemakaiannya secara umum dapat dirujuk daripada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menyentuh tentang harta sepencarian. Yang pertama, dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain, kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian As-Sunnah, sejak di zaman Rasulullah SAW, golongan wanita telah memiliki kebebasan untuk bekerja. Bahkan ada yang turut terlibat dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Daripada Asma binti Abu Bakar, kuntu a'lifu farasahu wa fihi ma'unatahu wa asusuhu wa aduku an-nawa
linadihihi wa a'lifuhu wa astaqi al-ma'a wa akhrizu qarbahu wa a'jinu wa lam akun ahsinu akhbizu wa kana yakhbizu zuli jaratun minal ansari wa kunna niswata sidqi qalat wa kuntu ankulu an-nawa min ardi az-Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala raqsi wahya ala sulusa farsakh hatta rasala ilayya Abu Bakrin ba'da dhalik bi khadim, yang bermaksud saya berkhidmat memberikan kudanya makan, mencukupkannya dengan bekalan dan menyediakan minuman kepada untanya. Selain itu, saya juga menguli tepung untuk dijadikan roti. Namun saya bukanlah yang terbaik dalam urusan membuat roti. Maka jiran-jiran dalam kalangan Ansar membantu saya. Mereka merupakan wanita yang jujur. Saya membawa hasil tanaman kurma daripada kebun Az-Zubair dengan jarak sejauh 2 batu, yakni daripada kota Madinah, sehinggalah Abu Bakar menghantar orang suruhan kepada saya. Kemudian kaedah adat ani pun ada digunakan dari kaedah fikih al-adah al-muhakkamah. Ia menjadi sandaran kepada konsep harta pencarian yang diamalkan. Amalan ini boleh dijalankan di kalangan masyarakat asalkan indah bercanggah dengan hukum syarak. Imam Al-Kharafi, seorang mujtahid yang bermazhab Maliki, contohnya mengatakan bahawa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu indah bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat. Kemudian berpindah kepada pendapat ulama daripada mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i telah berkata, "Idza ikhtalafa ar-rajul wal mar'ah mata'ul bait alladhi huma fihi sakanan wa qad iftaraqa aw mata ahaduhuma faqtalafa warathtuhuma aw warathat ahaduhuma ba'da mautihi fadhalik kulluhu siwa." Yang maksudnya, apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda ataupun perkakas rumah, yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan oleh kerana mereka berpisah ataupun bercerai, atau sekalipun tidak berpisah, atau kedua suami isteri itu meninggal dunia, atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, berlaku pertelingkahan di antara waris kepada kedua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu dari kedua pihak itu, maka kedudukan cara penyelesaian semuanya adalah serupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Wahidah binti Haji Zulkarnain, nombor ID 20B0041. Seterusnya, jenis-jenis tuntutan harta sepencarian. Yang pertama, harta alih. Yang kedua, harta tidak alih. Yang ketiga, sumbangan secara langsung. Dan yang terakhir, sumbangan secara tidak langsung. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis harta sepencarian. Harta alih sesuatu yang tidak kekal dan boleh berubah serta dipindah alih. Contohnya, kereta, barang kemas, wang ringgit, dan sebagainya. Yang kedua, harta tidak alih, sesuatu yang terpasak di bumi dan tidak boleh dipindah alih. Contohnya, tanah, rumah, syarikat, dan sebagainya. Kemudian sumbangan secara langsung, yang bermaksud pihak-pihak kepada perkahwinan yang sah itu telah sama-sama memberikan sumbangan mereka dalam memperoleh aset dan harta berkenaan. Pasangan ini sama-sama mengeluarkan modal dan wang bagi membeli aset dan harta berkenaan. Contohnya, pasangan suami istri mempunyai kerjaya masing-masing dan telah sama-sama membeli aset dan harta berkenaan secara ansuran yang pihak suami telah membuat bayaran pendahuluan dan pihak istri membuat bayaran ansuran bulanan. Mereka berkongsi bersama-sama dan memberi sumbangan wang, modal, dan sebagainya secara langsung daripada pendapatan mereka bersama. Kemudian sumbangan secara tidak langsung. Sumbangan tidak langsung yang bermaksud sesuatu sumbangan yang bukan berbentuk wang atau benda tetapi mendatangkan dan menghasilkan harta atau aset tertentu. Sumbangan ini sama ada melalui idea, dorongan, nasihat, memberi semangat, menjaga keselesaan, menimbulkan ketenteraman dan sebagainya kepada pasangan. Satu lagi yang berusaha secara langsung dan berjaya mendapatkan harta dan aset itu.
Contohnya, pihak suami bekerja dan berpendapatan tetap bulanan telah dapat membeli beberapa aset dan harta secara bayaran ansuran, manakala pihak isteri tidak bekerja tetapi tetap memberikan sumbangan dengan menjaga keluarga, membina rumah tangga, memelihara anak-anak, dan menunaikan tanggungjawab perkahwinan mereka, sehinggakan pasangan ini telah berjaya memiliki aset dan harta tersebut dalam tempoh perkahwinan mereka. Walaupun pihak isteri tidak memberikan sumbangan, modal dan wang dalam memiliki aset dan harta, pihak isteri ini dianggap telah memberikan sumbangan secara tidak langsung terhadap pemilikan aset dan harta tersebut. Seterusnya adalah kadar harta pencarian. Pembahagian harta pencarian akan dilakukan secara saksama dan adil bagi kedua belah pihak, which is suami dan isteri. Pengambilan keputusan akan dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh. Dan juga ia perlu memperoleh bukti yang mencukupi dan mempunyai pengetahuan mengenai undang-undang berkaitan bagi memudahkan proses tuntutan. Seterusnya adalah sebab-sebab yang boleh mempengaruhi keputusan mahkamah. Yang pertama adalah sumbangan ke atas harta pencarian. Di sini maksudnya, kalau sekiranya salah satu pihak daripada dorang dua tu, contohnya suami dan isteri, kali si suami yang memberi sumbangan yang besar terhadap harta dorang tu, so ia kira ia lebih berhak mendapatkan bahagian yang besar. Yang kedua adalah peranan dalam rumah tangga. Maksudnya di sini tahap peranan yang dimainkan oleh suami atau isteri dalam menjaga rumah tangga, ia dapat juga mempengaruhi keputusan mahkamah. Contoh, kalau sekiranya si isteri ia dah bekerja tetapi ia pandai berusaha dia dalam rumah tu. Contohnya menjaga rumah, ia pandai jaga anaknya, pandai jaga makan minum suaminya dan juga anak-anaknya. So, dari sana mahkamah boleh membuat keputusan yang ia lagi berhak mendapat bahagian itu. So, yang ketiga adalah keperluan hidup pasangan. Jika salah satu pasangan ini memerlukan dana untuk menguruskan hidup mereka setelah perceraian, mahkamah boleh memutuskan untuk memberikan bahagian yang lebih besar kepada pasangan tersebut. Yang keempat adalah kesan perceraian terhadap anak-anak. Kepentingan anak-anak ini ia juga boleh mempertimbangkan keputusan mahkamah untuk menentukan bahagian harta pencarian inilah. Kalau sekiranya salah satu pasangan itu ia menjaga anaknya, orang itu hendak, so boleh jadi mahkamah boleh membuat keputusan untuk membagi pembahagian yang lebih besar terhadap yang menjaga anak itu, pasangan yang menjaga anak itu. Kemudian, ini adalah contoh kes berkaitan dengan harta pencarian. Di dalam kes Boto binti Taha lawan Ja'far bin Muhammad, plaintiff yakni isteri bekerja sebagai pembantu di sebuah kedai kopi, manakala defendant yakni suami bekerja sebagai pemborong ikan di Dungun, Terengganu. Perniagaan suami itu semakin maju dan dia menggunakan hasil keuntungannya untuk membeli sebuah rumah, sebidang tanah, 4 bot ikan, jaring ikan dan 1 gerai menjual ikan. Keduanya kemudian bercerai dan defendant yakni suami hanya memberi nafkah dalam tempoh iddah isterinya sahaja. Plaintiff menuntut sebahagian harta daripada harta yang diperolehi semasa perkahwinan mereka dan sebahagian daripada pendapatan yang diperolehi daripada harta-harta yang diperolehi semasa perkahwinan mereka. Hakim memutuskan bahawa harta-harta itu adalah harta pencarian kecuali salah satu bot yang telah didaftarkan di atas nama mereka bersama. Harta pencarian harus dibahagikan 1/3 kepada isteri dan 2/3 kepada suami. Bot itu dijual dan hasilnya dibahagi sama rata antara mereka berdua. Alasan kepada keputusannya itu adalah kerana harta-harta itu diperolehi hasil usaha daripada suami seorang diri, akan tetapi keterangan membuktikan bahawa si isteri telah membantu suaminya di dalam perniagaannya sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kemudian kes Teh Rasim lawan Neman, semasa tempoh perkahwinan mereka telah memperolehi sebidang tanah daripada kerajaan negeri
dan telah mengusahakan penanaman pokok getah. 4 tahun kemudian, tanah itu telah dijual dan duit yang diperolehi daripada jualan itu telah digunakan oleh defendant, yakni suami, untuk membeli tanah lain. Plaintiff, yakni isteri, telah mengusahakan sebahagian tanah yang dibeli oleh suaminya itu. 18 tahun selepas mendirikan rumah tangga, defendant telah menceraikan plaintiff. Plaintiff kini menuntut 1/3 nilai ke semua harta yang mereka memiliki bersama. Mahkamah telah merujuk kes ini kepada Raja Chulan yang kemudiannya menasihatkan supaya kes ini diputuskan mengikut pendapat Majlis Diraja Sultan Perak. Berdasarkan nasihat Raja Chulan ini, Hakim Watson memutuskan bahawa plaintiff, yakni isteri, berhak mendapatkan 1/3 bahagian harta daripada 5 keping tanah yang didaftarkan di atas nama defendant. Yang pentingnya di dalam kes ini adalah ianya dibuat berasaskan prinsip undang-undang adat kerana walaupun telah dibuktikan bahawa plaintiff diceraikan oleh defendant kerana melakukan zina, dia tetap mendapat hak ke atas pencarian yang mana ini bertentangan dengan hukum syarak. Hakim memutuskan bahawa plaintiff, yakni isteri, berhak mendapatkan 1/3 sebahagian harta daripada 5 keping tanah yang didaftarkan di atas nama defendant. Telah dibuktikan bahawa plaintiff juga diceraikan oleh defendant kerana melakukan zina, tetapi ia berhak ke atas pencarian yang mana bertentangan dengan hukum syarak. Kemudian saya akan membincangkan tentang isu berkaitan dengan harta sepencarian. Apabila berhadapan dengan kes-kes tuntutan harta sepencarian ini, perkara-perkara yang harus diputuskan oleh mahkamah ialah harta yang dituntut itu adalah harta sepencarian, dan dilihat juga dari segi sumbangan, sama ada sumbangan langsung, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okay. Secara ringkasnya, sumbangan secara langsung ini ia bermaksud apabila suami isteri itu semasa perkahwinan telah sama-sama mengeluarkan wang ataupun sama-sama memberikan sumbangan dalam memperolehi aset atau harta. Contohnya rumah, suami isteri telah sama-sama mengeluarkan wang untuk memperolehi rumah tersebut, atau sekiranya si isteri mempunyai tanah dan suami membina rumah di atas tanah tersebut, maka rumah dan tanah tersebut akan dinilai. Sumbangan akan dikira berdasarkan nilai hartanah tersebut. Kemudian sumbangan tidak langsung adalah dari segi tenaga, iaitu menjaga makan minum suami atau menjaga anak di rumah, isteri yang membasuh baju, memasak, menjaga anak di rumah, serta sumbangan dari segi moral, iaitu membantu tugas-tugas di rumah, membantu menguruskan anak-anak, menyediakan makan minum untuk suami dan anak-anak. Kemudian yang pertama, walaupun isteri tidak memberikan sumbangan modal, tetapi pihak isteri ini dianggap telah memberikan sumbangan secara tidak langsung terhadap pemilikan aset atau harta tersebut. Kemudian yang kedua, jika sekiranya isteri mencadangkan kepada suami untuk memulakan perniagaan atau membeli rumah, isteri turut membantu suami mencari lokasi rumah atau tapak memulakan perniagaan, maka jika berlaku perceraian dalam keadaan tersebut, isteri berhak menuntut harta sepencarian dalam bentuk sumbangan tidak langsung. Penentuan tersebut adalah ditentukan oleh mahkamah. Kemudian, nama bukanlah kayu pengukur harta itu milik suami 100%, walaupun sekiranya harta ataupun rumah itu nama si suami. Akan tetapi, jika diperolehi dalam perkahwinan, ia boleh dikategorikan sebagai harta yang diperolehi secara bersama, dan mahkamah akan menentukan siapa yang berhak terhadap harta tersebut berdasarkan sumbangan masing-masing. Contohnya, jika sekiranya suami memiliki sebuah kediaman rancangan perumahan negara, isteri pula membuat pinjaman untuk mengubah suai rumah tersebut, dan rumah tersebut berharga BND 100,000. Manakala untuk mengubah suai tersebut, isteri menyumbang BND 50,000. Apabila bercerai, isteri keluar dari rumah tersebut dan menuntut haknya di mahkamah.
Setelah melihat bukti yang dikemukakan, maka mahkamah akan memberi keputusan bahawa suami hendaklah membayar kepada bekas isteri tadi BND RM50,000 iaitu terhadap apa yang ia telah sumbangkan. Manakala bagi sumbangan tidak langsung, sumbangan ini tidak dikira seperti sumbangan langsung. Mahkamah akan menetapkan nilai bahagian ataupun fraction terhadap sumbangan tersebut, misalnya 1/3, 1/4, 1/6 atau mungkin juga 1/10. Ia adalah tertakluk kepada penilaian yang dibuat oleh mahkamah. Kemudian melalui penjualan, yang maksudnya apabila bekas suami dan bekas isteri tidak mahu memiliki aset tersebut tetapi mahukan bahagian masing-masing. Sebagai contoh, suami dan isteri memiliki sebuah rumah dalam perkahwinan dan sumbangan isteri 50% dan sumbangan suami juga 50%, maka mahkamah akan memerintahkan rumah tersebut dijual dan bahagian masing-masing akan ditetapkan berdasarkan sumbangan masing-masing. Dalam mempertimbangkan bahagian kedua-dua pihak tersebut, mahkamah akan mengambil kira kadar yang sesuai dan munasabah serta takat sumbangan pihak-pihak terhadap harta tersebut semasa dalam perkahwinan, kerana harta yang diperoleh semasa perkahwinan atau dimajukan semasa perkahwinan itu adalah milik bersama. Ada beberapa kaedah penyelesaian harta sepencarian. Yang pertama, secara suluh. Suluh dari segi bahasa diartikan sebagai penamatan sesuatu pertikaian atau berbuat baik. Manakala menurut istilah syarak pula adalah sesuatu akad yang dengannya tamat sesuatu pertikaian. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah Al-Syekh Nazam dan Qadri Basyar menerangkan, suluh ialah akad yang menamatkan pertikaian secara sukarela dan redha meredai. Secara suluh di sini ia melalui cara pengakuan dan penyerahan hak kepada pihak pasangan. Yang kedua, secara ansuran balik. Bagi pihak yang ingin memiliki harta tersebut, maka dia harus membayar tunai dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh pasangan. Yang ketiga, secara penjualan. Bagi mereka yang tidak mahu memiliki harta tersebut, maka ia perlu dijual dan diagihkan mengikut kadar yang telah dipersetujui. Yang terakhir, dibahagi dua sama rata bagi mereka yang bersama-sama menyumbang dalam memiliki aset tersebut. Tuntutan harta pencarian selepas kematian adalah suatu proses yang melibatkan pemilikan harta benda suami dan isteri yang telah meninggal dunia. Prosedur tuntutan ini juga memerlukan beberapa langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan harta pencarian. Ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menuntut harta pencarian. Yang pertama adalah membuka akaun cimati, di mana semua harta benda suami ataupun isteri yang telah meninggal dunia menyimpan. Akaun ini dibuka dengan pengurusan hartanah dan tanah yang bertanggungjawab untuk menguruskan perkara tersebut. Yang kedua adalah menyimpan semua dokumen. Tani harus menyimpan semua dokumen penting, contohnya macam surat wasiat, surat pengurusan tanah dan sebagainya. Kedua pihak ini memerlukan dokumen ini untuk memulakan pembagian harta. Ketiga, melaporkan kematian. Tani mesti memberikan pengesahan kematian itu, contohnya macam surat ataupun sijil kematian kepada pihak pengurusan. Yang keempat adalah melunaskan hutang-hutang si mati. Tani perlu selesaikan hutang-hutang itu dulu sebelum menjalankan pembagian harta itulah. Dan akhir sekali adalah pembahagian harta. Selepas semua atau habis, pembahagian harta pun boleh dijalankan. Semasa perbicaraan, hakim akan memberikan keputusan dan juga penghujahan. Jika keputusan yang dikeluarkan itu indah memuaskan hati, tani boleh membuat rayuan kepada mahkamah rayuan selepas keputusan yang telah dibuat itu, dan ada 14 hari saja untuk membuat rayuan. Kesimpulannya, isu harta sepencarian antara suami isteri adalah perkara yang sangat penting dan perlu diselesaikan secara adil dan teliti, terutama sekiranya apabila berlaku perceraian. Kedua-dua suami dan isteri yang masing-masing mempunyai peranan dan usaha untuk mendapatkan harta hendaklah diberikan hak masing-masing, dan dalam menentukan jumlah dan bahagian terserah kepada pertimbangan hakim jika berlaku pertengkaran atau perselisihan. Jelaslah bahawa di sini suami isteri itu berhak menuntut harta sepencarian mereka di mahkamah.
Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.